Turun sikit. Okey, tadi cikgu dah ni apa ni, laju linear dah. Okey, next. Okey, ni pula. Nyatakan hubungan antara masa yang diambil dengan luas yang dicakupi bagi kedua-dua kawasan. Okey, apa hubungan dia? Kita tengok jawapan Hafiz. Dia kata apa? Jika masa yang diambil A ke B sama dengan CD, maka luas kawasan FAB sama dengan FCD. Oh, maksudnya masa sama, kawasan pun sama. Okey. Boleh? Dah dapat markah. So yang ni dapat markah dapat markah. Ataupun kamu boleh jawab sekejap Ataupun kamu boleh jawab, tadi kan dia punya soalan dia hubungan antara masa yang diambil dengan luas yang dicakupi. Ataupun kamu boleh jawab macam ni, masa yang diambil sama dengan luas yang dicakupi bagi kedua-dua kawasan. Nak buat ayat macam ni pun boleh juga. Okey. Ataupun nak buat ayat macam yang Hafiz tadi buat pun boleh. Hafiz buat macam ni kan, masa dia ambil sama, jika masa dia ambil sama, luas kawasan pun sama pun boleh. Okey. Next. Nyatakan hukum yang terlibat untuk menerangkan. So ni hukum apa ni? Hukum Betul tak? Kepler 2. Ya, betul. Hukum Kepler 2. So betul hukum Kepler 2. Oh, biasanya hukum Kepler 2 kita buat macam ni Macam ni Tak apalah, buat macam DUA pun boleh juga. Biasa kan buat macam ni lah macam ni. 2, 1, 3. Okey. Okay, next. Apa lagi Calculate. Okey, hitung tempoh orbit bagi planet jika jarak purata dari pusat matahari ke orbit adalah ni jarak dia. So ni jisim matahari, ni pemala kegravitian semesta. So kita pakai formula nak kira tempoh kan. Okey, nak kira tempoh, kita tengok jawapan habis. Okey. Betul ke jawapan habis? Dia kata 1:00:90 saat. Kamu dapat ni ke? Dapat lain Ustazah. Kamu dapat berapa? Lain. Okey. Sebenarnya jawab kat mana dia salah Dia salah. Kat mana? Sekejap. Okey, sepatutnya macam ni dia punya formula dia. Okey, sekejap cikgu padam ni. Okey, kita pakai formula yang ni. Yang nak cari apa tu? Jisim apa-apa planet kan? Jisim apa-apa planet lah. So M sama dengan 4 pi 2 R kuasa 3 per dengan GT kuasa 2. Sebab dalam ni kita ada tempoh kan. So kita boleh kira tempoh. So pakai formula yang inilah. Boleh? Boleh Ustazah. So, nanti kamu akan dapat sekejap Sekejap jumpa padam balik. Kenapa dia ni? Okay, so tadi formula dia kenapa dia selalu muncul ni? Okay, sekejap. M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dengan GT kuasa 2. So yang ni dah GT kuasa 2 M. Kenapa ni? Okay, sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. So nanti kamu nak cari T kan. Jadi T kuasa 2 sama dengan 4 pi 2 R kuasa 3 per dengan GM.
So nak cari T saja, kita akan buat apa? Kita akan buat punca kuasa. Okey, so kita masuklah dalam nilai. Masuk dalam nilai. Okey, kita masuk dalam nilai. 4 pi 22/7 kuasa 2. R dia. Berapa R dia? Jarak dari pusat matahari ke orbit 1.5. 5. Okey, 1.5. Kejap Cikgu salah tengok ke ni? Oh, patutlah. Okey, so jarak dari bumi ke dari bumi pula, dari pusat matahari ke orbit adalah 1.5 darab 10 11 kuasa 3. Lepas tu per dengan GMG 6.67 darab 10 berapa? -11 Negatif 11. Ustazah. Okey, lepas tu M so jisim apa ni? Ni bukan jisim bumi, ni jisim matahari jisim matahari 1.99 darab 10 30. Lepas tu punca kuasa. So jawapan kamu akan jadi jadi berapa? 3.1695.825.7 saat. Kamu dapat ni ke? Dapat. Betul. Okay, dapat. Betul Ustazah. Okey, ataupun kalau bentuk piawai, kamu nak bagi jawapan bentuk piawai pun boleh juga. So kalau bentuk piawai kamu boleh buat 2 tempat perpuluhan. So 3.17. Darab dengan 10 kuasa berapa ni? Respon. Negatif 8. Negatif 8. Bukan negatif 8. Kalau negatif 8, kalau negatif 8 dah jadi 0.003. 7. Maksudnya 3.17 darab dengan 10 kuasa positif ke negatif ni? Positif. Positif 7 saat. Ni kalau nak bagi jawapan bentuk piawai Kalau tak nak bagi bentuk piawai pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kamu dapat jawapan yang dia tak sama macam ni, tapi dia macam nak dekat-dekat sama pun jawapan kamu diterima asalkan dia dalam julat yang diterima lah, adalah dia punya range yang diterima. So inilah dia punya tempoh orbit bagi planet, okey? Sebanyak 3169582.5.7 saat. Mestilah banyak kan nombor dia sebab unit pun dalam saat. Sebab itulah nombor dia pun banyak. Faham ke ni? Faham. Faham Okey. Kan ni matahari kan. So ni matahari. Ni orbit dia. Inilah planet ni. So nanti kamu nak kira kan. Kenapa ni? Allah. Mana tadi? So kamu nak kira tempoh orbit bagi planet ni. Berapa tempoh dia. So banyak ni lah. Tempoh orbit planet tu banyak ni lah. 316.95825.7 saat. Okey, next. Soalan apa pula? Itu cikgu bagi. Nombor 7 Okey, nombor 7. Dia tengah main lontar tukul besi. So daya apa ni? Respon daya apa? Daya memusat. Daya memusat. Ni daya memusat. Okey, kejap kita cek jawapan. Sekejap, tadi si Haris tu dia salah kat mana Kat mana dia salah? Dia pakai formula lain Dia guna formula lain Ustazah. dia pakai formula lain. So kena pakai formula yang tadi tu Yang jisim M besar tu. Inilah formula dia, kena pakai formula ni. Okey. Next kita tengok ni pula. Latihan yang lain tu. Mana tu? Ini Okey, latihan yang ini. Yang main lontar peluru tu. Okey, kita cek jawapan siapa? Kita cek jawapan Nur Amalia.
Okey, tengok Mak. Okey ni Amalia bagi jawapan daya memusat. Betul kan? So betul Okay, next hitungkan daya memusat. So formula dia pakai yang ni, F sama dengan mV kuasa 2 per R. So M dia 7.2 kg. V dia dah bagi dah 20, make sure 20 kuasa 2. R dia jari ni 1 point, jarak jarak antara objek dengan pusat kat sini kan. Ni pusat dia ke sini kan. So jari dia 1.8 dapat 1600 Newton. Betul ke salah? Respon. Dapat tak 1600? Dapat. Okey, Dapat. dapat 1600. Lepas tu arwah yang dilepaskan, nyatakan arwah tukul yang dilepaskan. Dia kata arwah yang bertentangan dengan kita. Nak terima ke jawapan ni? Arwah yang bertentangan dengan kita. Okey. Sebenarnya kan, cikgu tak ajar kot yang tu. Cikgu dah ajar ke? Kamu, ni sebenarnya jawapan ni, kamu boleh fikir logik je. Kalau kita pusing-pusing, kemudian kita lepaskan bola ni, agak-agak bola tu pergi mana? Memanglah dia akan terlepas jauh daripada kita kan. Tapi dia punya ni, dia tunjuk mana tu. Dah tak boleh nak scroll dah benda ni. Tak boleh scrollnya. Okey. Tak boleh tunjuk balik dah handout ni. Sekejap Okey dia. Kenapa ni? Okey. Dia sama macam ni. Mana ke? Dalam handout ada sebenarnya. Macam ni kan, budak ni kan. Nampak tak cikgu share ni respon? Nampak. Nampak. Okay. Kan dia main, dia pusing-pusing. Dia pusing dia main lontar, dia main pusing-pusing peluru ni kan. Okey, bila dia lepaskan, peluru tu dia akan bergerak macam ni tau. Dia bergerak ke sini. So apa nama ni? Kalau garisan ni. Dulu kan belajar matematik kan, kalau tajuk bulatan, lepas tu ni pusat. Ni kalau ada garisan straight ni kita panggil apa? Ingat tak dulu? Tajuk bulatan matematik. Garisan straight ni kita panggil apa? Respon. Tangent Ustazah. Ya, tangent. So, peluru tu kalau kita lepaskan dia akan bergerak secara tangent. Okay, bergerak secara tangent dengan bulatan. Itulah jawapan dia. Okay, bergerak secara tangent dengan bulatan. Okay. Okay, dah. Faham dah? Faham? Faham. Okay, faham. Okay, next. Okay, ni pula. Okay, sebagai seorang yang telit yang ingin menang dalam acara tersebut, beberapa teknik harus dilakukan. Nyatakan dengan jelas teknik tersebut. Berikan alasan anda. Okay, laju linear. Kena tinggi ke rendah? Laju linear hammer. Dia main hammer ke? Dia main tukul lah kan? Tukul. Ni tukul. Dia pusingkan tukul tu. So laju linear untuk tukul tu nak kena tinggi ke rendah? Kalau kamu nak main tukul ni. Kamu nak pusing je laju ke kamu nak pusing je perlahan? Slow motion. Laju. Mestilah nak kena pusing laju. Betul tak? Sebab kamu nak bagi tukul tu terlepas jauh. Betul tak? Jauh kan, lepas jauh barulah kamu boleh menang acara tu. So kamu kena pusing laju. Kalau kamu pusing slow je, baik tak payah main kan. Okay, so kat sini laju linear dia kena tinggi. Okay, laju linear dia kena tinggi supaya apa? Supaya apa? Tukul pergi dengan lebih jauh. Tukul pergi dengan lebih jauh. Boleh? Okay, kamu nak jawab tukul pergi dengan lebih jauh. Boleh dapat markah. Lagi jawapan lain? Ataupun kamu boleh kaitkan dengan formula. So laju ni kita boleh kait dengan formula fizik apa ni? Formula apa? Tadi yang cikgu cakap pasal roket tu. Formula apa?
Momentum. Momentum kan. Momentum sama dengan mv. V tu kan hal laju, kan laju. So kalau laju tinggi, momentum dia pun tinggi juga. Sebab apa hubungan dia? Ni hubungan apa? Ni hubungan dia berkadar Terus. berkadar terus. Okey, berkadar langsung, berkadar terus. So kalau dia berkadar terus, jadi kalau hal laju dia tinggi, momentum dia tinggi. Okey? Sebab dia duduk sebelah-sebelah kan. Kalau cikgu buat macam ni, momentum. Lepas tu cikgu buat 1/V. Ni apa hubungan ni? Satu Songsang. songsang. Kalau ada kalau satu kat atas, satu kat bawah, maksud cikgu macam sebelah dia sini, lepas tu sini bawah dia. Kan bawah dia. So kalau macam ni kita panggil berkadar songsang. So kalau hak laju tinggi, momentum dia apa? Rendah. Momentum dia rendah. Okay, tapi kita tak ada formula yang momentum sama dengan 1/V ni, tak ada. Yang kita ada formula momentum sama dengan mv. Jadi kalau hubungan dia berkadar langsung kan, sebelah dengan sebelah kan. Sebelah-sebelah. Jadi kalau hal laju tinggi, momentum tinggi. So kamu boleh jawab momentum tinggi. Ataupun jawapan lain, kamu boleh kaitkan hal laju dengan apa? Dengan formula yang lain yang ada hal laju. Apa lagi? Masa sains kita 3 kamu ada belajar kot formula tenaga kinetik. Apa formula nak kira tenaga kinetik? Ingat tak? Ada baca tak tenaga kinetik? Energy, kinetic energy. Apa formula dia? 1/2 mv kuasa 2. Ada tak nampak formula ni sebelum ni? Ada. Ada Okey, so apa formula, apa hubungan antara tenaga kinetik dengan hak laju? Apa hubungan dia? Sebelah-sebelah. So hubungan dia apa ni? Berkadar apa ni? Langsung. Berkadar terus kan? So kalau hak laju tinggi, tenaga kinetik dia pun Tinggi. tenaga tinggi. So kamu jawablah tenaga kinetik dia tinggi. Macam tu lah cara nak jawab soalan fizik yang macam ni. Kaitkan dalam formula. Ataupun nak bagi jawapan logik kan, macam kawan kamu kata tukul pergi dengan lebih jauh pun boleh juga, dapat juga markah. Faham ke yang lain? Faham. Ustazah. Okay. Tentulah cara nak jawab. Okay, next. Masa untuk putaran masa untuk putaran untuk tukul besi. Nak putarkan dia. Okay, masa dia. Kamu ambil, kalau kamu nak putarkan dia, kamu nak putar dia kejap ke kamu nak putar dia lama? Respon. Lama. Ada yang kejap, ada yang lama. Okay. Sekarang ni kamu nak bagi dia jauh, dia nak bagi tukul tu pergi jauh. So hak laju dia mesti tinggi. Bila nak bagi hak laju tukul tu tinggi, masa dia kena macam mana? So kan kita boleh kaitkan dengan formula apa ni yang ada masa ni. Kamu boleh kaitkan dengan formula yang ni masa ni, formula ni. Ni formula apa ni? Pecutan. Formula pecutan kan? Okey, tadi kan kamu dah katakan kamu nak bagi laju laju tukul besi tu tinggi kan, nak bagi dia bergerak laju. So kita pakailah yang ada laju ni, hal laju ni. Okey? Ataupun ni hal laju awal, ni hal laju akhir kan. Kita nak hal laju yang akhir tu lah. Okey, hal laju akhir ni kan. So, okey, ni masa dia. Okey, sekarang ni kita tengok apa hubungan. Okey, cikgu nak tengok apa hubungan antara hal laju akhir dengan masa. So, kalau cikgu nak tengok hubungan dia, cikgu akan letak macam ni Kalau macam ni, satu atas satu bawah ni tak boleh nampak hubungan dia. Melainkan kamu buat macam ni, V sama dengan, V tolak U sama dengan A, T. Ni darab ni. Okey, jadi apa hubungan ni? Sekarang ni baru boleh tengok hubungan dia. Okay, apa hubungan antara masa dengan hal laju akhir? Respon. Berkadar terus. Hubungan dia berkadar terus. So kalau kamu nak bagi hal laju ni tinggi, kan kamu nak bagi hal laju tukul tu tinggi, mestilah masa ni kena
Tinggi ke rendah? Tinggi. Masa dia mestilah kena tinggi juga, barulah laju tukul besi tu tinggi. Jadi masa untuk putaran, kalau tinggi tu maksudnya apa? Lama ke kejap? Lama. Lama kan. So dalam fizik nak senang kamu jawab je masa untuk putaran tinggi. Dah. Walaupun nampak macam tak sedap kan ayat bahasa Melayu kan, apa benda masa tinggi ni kan. Tak kisah, janji dia faham dia nak masa tinggi. Maksudnya masa tu dia nak besar. Masa dia nak lama. So kamu jawab je masa untuk putaran tinggi walaupun ayat dia tak sedap. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So reason dia sebab tadilah sebab nak apa? Ni kan sebab nak apa? Nak hal laju tinggi. Okey, supaya hal laju tukul besi tinggi. Okey, kat sini apa hal laju akhir? Kamu nak jawab hal laju boleh, nak jawab hal laju akhir pun boleh. Tak kisah, dapat je markah. Okey, ataupun kamu boleh jawab ni. Kamu boleh jawab ni antara masa dengan ni. Ni V tolak U, hal laju akhir tolak hal laju awal kita panggil apa? Oh, dah 12. Tadi cikgu kata sampai 12.45 kan. Korang tak apa ke tunggu sampai 12.45 ni? Boleh Ustazah, boleh. Boleh. Tak apa. Okey, kalau V tolak U kita panggil apa? Hal laju akhir tolak hal laju awal. Kita panggil perubahan hal laju. So sama juga. Bila masa tinggi, perubahan hal laju dia tinggi. Okey, perubahan laju dia pun tinggi juga. Okey, perubahan laju dia tinggi. Ataupun jawapan lain. Apa lagi jawapan lain boleh bagi? Okey, kamu dah tahu kan V perubahan hal laju tinggi. So V tolak U. Apa lagi formula kita boleh kait dengan V tolak U? Kita boleh kait dengan formula impulse. Ingat tak lagi impulse? Apa formula impulse? Impulse FT sama dengan apa? M V tolak MU. Ingat tak? Inilah formula dia. Okey, kalau daya impulse F sama dengan MV tolak MU per T. Itu daya impulse Tapi kalau impulse sahaja ni darab ni. So F darab T sama dengan MV tolak MU. Ingat tak benda ni? Ingat? So apa hubungan antara impulse dengan ni? Kejap cikgu keluarkan M tu, cikgu buat M V tolak U. Cikgu keluarkan. Okey, apa hubungan antara impulse dengan perubahan hal laju? Apa hubungan dia? Terus. Berkadar terus. So kalau perubahan hal laju dia tinggi, impulse dia pun Tinggi. So kamu boleh jawab impulse dia tinggi. Banyak jawapan boleh bagi. Apa-apa. Okey. Macam tu lah cara jawab fizik. Nampak tak? Nampak? Boleh? Nampak. Okey. Last. Okey, yang ni pula. Sudut lontaran tukul besi. Bila kita nak lontar. Jawab apa Ni jawab apa ni si. Siapa ni? Mana ke jawapan dia? Mana jawapan Amalia? Oh ni bawah ni. Oh dia tahu sudut 45 darjah. Betul. Okey, betul jawapannya. Sudut 45 darjah. So sudut dia 45 darjah. Yang lain tahu tak kenapa sudut 45 darjah? Sebabnya kan mana ke tadi? Okey, bila kamu kejap. Saya tengok tunjuk Ada tak si Amalia? Mana Amalia? Amalia ada kat sini tak? Tak ada Amalia kat sini. Okey, contohnya kan macam ni tangan. Ni tangan kamu kan, tangan. Lepas tu kamu nak lontar tukul tu. Bila kamu lontar, dia bukanlah macam bila lontar dia macam ni. Kalau macam ni lontar dia berapa? 90 darjah. So kamu kena ke sini sikit. Lontar macam dia ke sini sikit. Dia ke sini. Faham tak? So ni berapa darjah Ni 45
darjah. Sebab tu jawapannya sudut 45 darjah. Okey. Untuk apa? Untuk mencapai ataupun kamu berjawab supaya tukul tu pergi jauh. Supaya tukul pergi jauh. Macam tu. Dia kena lontar tu kena sudut 45 darjah. Faham ke? Faham. Ustaz. Okay, supaya tukul pergi jauh. So kalau ayat yang ni sama dengan ayat atas pun tak apa Ayat dia berulang sama pun tak apa. Macam tadi kan kamu jawab mana tadi supaya tukul pergi jauh kat sini. Tak kisah jawapan berulang pun tak apa. Jadi macam ni kan dia lontar peluru. Okay. So kan dia kena 45 darjah lah. Kalau macam ni apa? Ni 90. So kamu kena lontar macam ni lah 45 darjah. So nanti bola tu akan terlepas ke sini. Faham tak? Dia ke sini lah 45 darjah. Boleh? So 45 darjah dia lepas ke sini. So jadi masihlah dia masih tangent kan? Dia tangent kepada bulatan. Dia akan bergerak tangent kepada bulatan lah. Macam tu. Okey. Dah faham? Faham. Faham. Okey, habis dah kelas. Itu saja. Bye-bye. Okey, Terima bye-bye. kasih, Ustazah. 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 Terima kasih, Ustazah. 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 Sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Saiful. Terima kasih, Ustazah.